Bismillahirrahmanirrahim. Bersua kita sekali lagi dalam siri bersama Umi Purfas. Abang Long menjadi the trendsetter dan keputusan Abang Long dan tidak tanduk Abang Long berjaya diikuti oleh adik-beradik, di mana seorang demi seorang kan adik-adiknya mengikuti langkah Abang Long menjadi hufaz selepas PT3 ketika berusia 16 tahun. Ini satu kebanggaan lah kepada Umi kan. Macam sesuatu yang tak pernah Umi impikan, tak pernah bayangkan semasa mereka kecil, bahawa satu hari nanti mereka akan seorang demi seorang menjadi hufaz Al-Quran 30 juz. Ketegasan Abang Long tadilah nampak memainkan peranan penting. Kalau ikut kami kan, kan nak tunggu lepas habis SPM baru nak hafaz Quran. Abang Long tegas. Abang Long kata tak nak tunggu. Takut kan, takut lambat. Perkataan itu masih lagi terngiang di telinga Umi sehingga kini. Betapa Abang Long tak mau tunggu lagi bila hidayah tu datang pada dia. Dan dia memohon restu kami untuk melaksanakan impian dia. Dan impian tu diikuti oleh adik dia seorang demi seorang. Jadi program hafazan di tempat di Ma'had Tahfiz yang kami hantar tu adalah program selama 2 tahun. Tetapi memandangkan anak-anak Umi habis hafaz 30 juz tu kurang daripada setahun. Ada yang 5 bulan, ada yang 8 bulan dah habis hafaz 30 juz, ada yang 10 bulan. Jadi ini memudahkan lagi lah kami untuk berpatah balik ke sekolah, sehingga kan mereka cuma miss 1 tahun je pembelajaran akademik dan dapat mengejar kembali persekolahan seperti rakan-rakan yang lain. Cumanya dia jadi super senior lah kan. Super senior dengan kawan-kawan lain. Orang lain ambil SPM umur 17 tahun, mereka ambil umur 18 tahun. Itu je beza. Tapi dari segi nak dapat scholarship ke kan, nak dapat peluang belajar di universiti ke, sama je dengan pelajar-pelajar lain. Masih lagi diterima, masih lagi diluluskan. Jadi alhamdulillah anak-anak Umi berjaya mendapat beasiswa JPA, melanjutkan pelajaran ke Mesir buat doktor, Syamil ke Jordan kan beasiswa JPA, juga buat medik. Aiman pun dapat beasiswa buat law kan di UIA, dan alhamdulillah adik-adiknya juga ada yang dapat MARA scholarship dan JPA. Jadi tiada halangan, maksudnya walaupun mereka turun setahun, tiada halangan, masih lagi boleh mengejar bidang akademik dan memilih bidang-bidang kerjaya profesional. Jadi yang menariknya kan, anak-anak Umi alhamdulillah hafaz Al-Quran berserta dengan terjemahan. Yang tu yang macam alhamdulillah sangat-sangatlah. Sebab pada mereka lebih mudah lagi kan kalau mereka tahu maksud ayat-ayat itu untuk mereka hafaz dan diaplikasi dalam kehidupan seharian lah. Jadi keberkesanan hafazan berserta dengan pengertian yang mendalam ayat-ayat Quran tu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita seharian dan menjadi hujah kepada banyak isu dan permasalahan yang melanda. Contohnya macam Umi pernah lah macam dalam sembang-sembangan anak-anak tu Umi kata Umi nak macam menderma kepada anak yatim kan, dan asnaf yang fakir dan miskin. Tapi anak Umi pernah inilah memberi hujah dia pada ketika itu umur Aiman 16 tahun kan, baru hafaz Quran. Jadi dia telah bacakan Umi, dia telah bukan bacalah, dia dah hafaz kan, dia terus bacakan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Maksud dia, apa sahaja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi betapa pentinglah kan kita menolong kaum kerabat kita melebihi daripada anak yatim dan orang-orang miskin ni, dan itulah yang satu yang mengesani dalam hidup ni. InsyaAllah berjumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.